اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويله واهدنا إلى صراط المستقيم اللهم وفقنا لما تحب واجعلنا آخرتنا خيرا من الأولى رضينا بالله ربنا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم إنا نعوذ بك من الأبرح من علم لا يخشع منه ومن علم لا يرفع من قلب لا يخشع من نفس لا تشبع من دعاء لا يسمع اللهم يسر أمورنا كلها إنك تيسر بعزمه على التيسير وصلى الله على محمد وعلى آله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون Kita dengar mengenai sifat-sifat ghairil maghdubi alaihim dalam dua ayat, yaitu ayat innal ladzina kafaru sawa'un alaihim hingga walahum 'adzabun 'adzim. Dan kita juga dengar sifat-sifat golongan dhalin, yaitu munafikin dan nasara, daripada ayat wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir hingga ayat sebelumnya, yaitu wa ma kanu muhtadin. Ayat yang kita nak baca ni bandingnya untuk memberi penjelasan berbentuk bandingnya ni, supaya apa yang disampaikan oleh Allah Ta'ala kepada hamba akan menjadi lebih jelas. Diadakan bandingnya. Jadi perumpamaan dan bandingan yang ada dalam Quran sebenarnya jenis ilmu bayan, ilmu bagi memberi penjelasan sejelas-jelasnya mengenai sesuatu yang Allah Ta'ala ingin sampaikan kepada hamba. Termasuk ayat ni bandingnya orang-orang yang degil dan bandingnya orang-orang yang jahil. Jadi masaluhum sampai ke la yarji'un, ayat 17, ayat 18 ni bandingnya untuk golongan yang degil, iaitu golongan Yahudi dan musyrikin, ayat 17 dengan 18. Adapun al-tasayyibin satu bandingnya, yakadul barqu satu lagi bandingnya. Kedua-dua bandingnya ini hingga ke ala kulli syai'in qadir untuk munafikin dan juga nasara, bandingnya golongan jahil. Jadi dalam masalah memberi bandingnya ni, dalam kitab tafsir banyak sangat perselisihan. Lebih-lebih lagi apabila kita tengok tafsir Baydawi dan tafsir-tafsir yang besar lain, hingga kita sendiri nak buat rumusan dan keputusan yang sangat susah. Walaupun kita pernah mengaji dan juga pernah baca banyak kitab, memang susah bab ni. Walaupun seseorang itu ada kemahiran bahasa Arab, bila kita melihat dalam kitab-kitab yang ditulis oleh ahli tafsir ni,
perselisihan tu kita jadi susah nak buat rumusan, nak buat keluar natijah. Jadi ini pun kita bersyukur pada Allah Ta'ala dalam pengajian daurah tafsir ini. Guru yang mengajar daurah tafsir dulu dengan mudah saja dia buat rumusan. Perkara ni daripada masa luhum sampai ke Qadir ni ambil masa 2-3 minggu dalam Baydawi untuk perbahasan ni saja. Tak nak sebulan mengajar masa luhum. Tapi natijahnya akhir-akhir jumlah dengan betul boleh jadi. Jumlah dengan betul boleh jadi. Mana tidak pasti juga. Jadi daripada pengajian daurah, alhamdulillah Allah Taala mempermudahkan. Iaitu ayat 17 dengan ayat 18 ni bandingnya untuk orang kafir degil. Ayat 19 dan ayat 20 untuk golongan kafir jahil. Dan sini salah satu istilah akadar, istilah idmaj. Istilah idmaj akadar. Iaitu di antara istauqada naran dengan falamma, di celah-celah tu ada idmaj, iaitu jumlah muqaddarah mahzufah. Idmajnya ialah wa fi hadzal mawdi' rijalun qa'idun, dipanggil jumlah mahzufah yang terpaksa ditakdirkan bagi bersesuaian ayat ya zahir, kena ada jumlah mahzufah. Ini permulaan ada istilah idmaj. Jadi di antara naran dengan falamma itu ada satu jumlah wa fi hadzal mawdi'i rijalun qa'idun. Terjemahnya pada tempat ini ada beberapa laki-laki sedang duduk mendengar. Ada beberapa laki-laki sedang duduk mendengar. Yang dikenaki dengan laki-laki ini ialah golongan Arab Mekah semasa mendengar penjelasan dan tabligh Nabi kepada mereka. Dan bandingan ini juga adalah bandingan Nabi dengan kaum kafir Mekah. Nabi dengan kaum kafir Mekah yang degil. Masaluhum, bandingan mereka yang kafir degil. Masaluhum, bandingan mereka yang kafir degil. Mereka kafir degil ni bukan orang Mekah saja, orang Madinah pun. Sebab surah Baqarah ni surah yang turun pada permulaan hijrah Nabi di Madinah hingga tahun 8 hijrah. Ambil masa dekat 8 tahun surah ni nak khatam. Di samping surah-surah lain turun di celah-celah surah ni surah Baqarah merupakan surah yang turun pada awal-awal hijrah Nabi. Oleh kerana itu surah ni dikira surah Madaniyah, surah yang turun selepas hijrah. Jadi apabila selepas hijrah, orang kafir Mekah dan juga Yahudi termasuk daripada golongan-golongan dititahkan pada mereka. Orang kafir Mekah, sebab mereka masih lagi degil, sebab mereka akan masuk Islam secara keseluruhan pada tahun 8 hijrah. Jadi daripada tahun 1 hijrah hingga 8 hijrah ni mereka masih degil, segelintir daripada mereka masih degil hingga ke mati dengan keadaan kufur. Tapi sebahagian mereka kembali dan menjadi umat Islam, sahabat Nabi yang setia. Jadi oleh kerana surah ini, surah Baqarah seluruhannya bermula pada awal hijrah dan berterus turun sikit-sikit dengan keadaan yang berlainan, pada waktu yang berlainan, sehingga kepada tahun 6 hijrah setengah ulama tafsir kata atau 8 hijrah. Sebab peristiwa yang ada dalam surah ini kalau ikut sejarah berlaku pada tahun 8 hijrah. Ada setengah ayat ni turun pada
apa yang diberitahu oleh Allah dalam surah Baqarah ni ada jenis ayat yang berlaku peristiwa itu pada tahun 8 Hijrah. Mana pada permulaan hingga berlarutan pada tahun 8 Hijrah. Jadi golongan kafir degil bukan saja musyrikin Mekah lah, termasuk Yahudi. Termasuk Yahudi di sekitar Madinah. Jadi dua golongan dalam satu jumlah ini. Jadi masaluhum, bandingan mereka Yahudi yang degil, bandingan mereka musyrikin Mekah yang degil, tidak ubah seperti mana kama salil ladzi istawqada nar. Bandingnya seperti satu orang yang menyalakan api. Yang menyalakan api sini adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan api di sini adalah cahaya nur wahyu. Cahaya wahyu. Wahyu ni ibarat pada api yang nyala. Dia menyalakan api, iaitu Nabi mula membaca wahyu. Dan api sini bagi menerangi, seperti mana malam hari api apabila ada untuk menerangi sekitarnya. Maka ibarat seperti itulah Nabi seolah-olah yang membaca wahyu. Dan wahyu boleh menerangi hati hamba yang gelap, seperti mana cahaya boleh menerangi suasana yang gelap. Jadi Nabi menyalakan api, iaitu menyalakan wahyu untuk menerangi hati yang gelap. Semasa Nabi menyalakan api, iaitu semasa Nabi membacakan wahyu, adalah beberapa golongan Arab yang duduk-duduk dengar. Iaitu sini di Damaskus. Wa fi hadzal mawdi'i rijalun qa'idun yasma'un wa yastami'un. Pada tempat ini, pada tempat Nabi membaca wahyu, adalah beberapa lelaki Arab Quraisy yang tukar dengar. Falamma adha'at, maka apabila api itu memang telah dapat menerangi. Mana pembacaan wahyu Nabi memang memberi penjelasan tentang kegelapan, kufur dan syirik. Wahyu tadi apabila dibaca, maka dia akan memberi penjelasan tentang kufur dan syirik. Falamma adha'at ma hawlahu, maka apabila api yang telah dinyalakan itu telah menerangi kawasan sekelilingnya, zahaballahu binurihim, Allah Ta'ala menghilangkan cahaya itu daripada diperolehi oleh mereka dengan sebab kedegilan mereka. Allah Ta'ala menghilangkan cahaya mereka yang sepatut mereka perolehi dengan sebab kedegilan mereka. Zahaballah, makna zahaballah ni Allah Ta'ala hilangkan cahaya hak sepatut mereka perolehi, tidak bagi, tarik balik dengan sebab kedegilan mereka. Patu waw tafsiriyah, yakni wa tarakahum fi dhulumat, iaitu Allah membiarkan mereka terus menerus di dalam kegelapan kufur dan syirik dan tak keluar daripada itu. La yubsirun, mereka tidak lagi boleh nampak jalan benar, cahaya daripada wahyu itu, dengan sebab kedegilan mereka. Dengan sebab mereka ni degil, maka mereka orang yang Allah hilangkan cahaya yang sepatutnya mereka perolehi apabila tidak degil. Mana ikhtiar daripada Nabi itu ada tak? Sepatutnya ahli mereka pun kena ikhtiar. Ni tak, ahli Nabi itu sempurna dah menyalakan api dan boleh menerangi di kawasan sekitar. Tapi malangnya mereka masih berdegil. Degil sehingga tahap 4, zahaballahu binurihim, Allah menghilangkan semula cahaya mereka yang sepatut mereka perolehi dengan sebab kedegilan mereka. Yakni Allah biarkan mereka terus menerus berada dalam kegelapan kufur dan syirik hingga mati, dan mereka tidak nampak sampai bila-bila cahaya. Ini bandingnya. Orang kadang-kadang dengan cara ayat cara tu tak faham, tapi ada bandingnya ni dia lebih faham. Perkara yang sama. Jadi Allah nak beritahu kepada hamba, beginilah bandingnya kedegilan seseorang itu. Cahaya nyala pun, tapi apabila satu masa dia tidak ambil untuk masukkan diri dalam dia, Allah tarik balik. Zahaballah, Allah tarik balik peluang keimanan daripada mereka. Jadi dengan sebab tu summum bukmun umyun, mereka bisu daripada boleh cakap kebenaran. Mereka pekak daripada boleh mendengar kebenaran.
Summun ada pekak daripada boleh mendengar kebenaran. Sini summun ni jumlah khabar dihazafkan mubtada, yakni hum summun. Mereka jadi summun, pekak daripada mendengar kebenaran, tapi tidak pekak mendengar perkara lain. Quran saja pekak, lain-lain suara tak perlu guna alat, boleh dengar. Hum summun, maka mereka telah jadi pekak daripada kebenaran. Bukmun bisu daripada bercakap kebenaran. Umyum buta daripada melihat kebenaran. Fahum la yarji'un, maka mereka tidak boleh lagi kembali ke jalan iman, jalan kebenaran buat selama-lama. Jadi ayat 18 ni sama dengan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Disama saja. Hum summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Maka mereka telah jadi pekak daripada kebenaran, telah jadi bisu daripada kebenaran, telah jadi buta terhadap kebenaran. Maka mereka tidak lagi dapat kembali daripada kekufuran dan syirik buat selama-lamanya. Ini dua ayat bandingnya bagi golongan kafir ke musyrikin dan Yahudi. Ayat seterusnya untuk munafikin, dia ada bandingnya lain. Sebab munafikin ni golongan yang duduk sama-sama dengan Nabi. Pada zahirnya mereka ni sahabat Nabi lah, tapi sahabat Nabi yang tidak setia mana. Al-kasayibim minas sama, ataupun agama Al-Quran ni seumpama sayyibim minas sama, hujan yang turun daripada langit. Sayyib pada zi sayyib, awal yang membenda hujan, awal yang ada air hujan daripada langit. Jadi apabila awal yang membenda hujan, biasa-biasanya semua orang ni dia faham. Apabila hujan lebat akan turun, mula-mula sekali awal ni dia akan jadi menebal, bersusun jadi tebal, lepas tu jadi gelap, jadi tutup cahaya matahari sebab nak turun hujan. Lepas tu kalau lah hujan lebat akan turun, maka gelap akan berlakulah. Ra'dun, maka petir halilintar ni akan sahut menyahut, mana bunyi. Siapa nak bunyi petir tu, mana hujan akan turun dengan lebat. Wabar pun dan kilat sambar menyambar. Ini semua gambaran-gambaran apabila hujan lebat nak turun. Dan hujan lebat ni dia umpama air hujan yang akan turun memberi faedah kepada orang yang atas muka bumi. Tapi semasa air hujan nak turun, dia akan ada gelap, dia akan ada petir, dan dia akan ada kilat. Dia ada gelap, dia ada petir, dia ada kilat. Dan perkara ni semua orang tahu lah, tak kira dia duduk mana sekalipun. Mendung, redup, kita kata pokok gelap, ni jalbat ni. Lepas tu duduk lama bunyilah lakar, lepas tu kilat sambar menyambar, duduk tak lama gerung hujan. Ini keadaan yang berlaku di dunia ni sama kata zaman dulu sampai ke bila-bila. Allah nak semua orang tahu benar lagu ni nak ajar pada dia tentang agama, bandingnya. Dan air hujan di sini wahyu. Walaupun bunyi petir, walaupun kilat sama menyambar, walaupun gelap, tapi orang faham lepas ni air hujan, hak nikmat ke tu. Dia rasa dia dah gini. Nampak saja petir, bunyi saja kilat, suasana mungkin gelap buat sementara, tapi lepas ada ni ingat air hujan turun. Di waktu kering gersang, tak orang pakat suka. Maka wahyu Allah Ta'ala tak ubah seperti itu. Wahyu Quran ni tidak ubah seperti air hujan yang akan turun. Jadi dalam air hujan yang akan turun, jadi dalam wahyu yang akan diturunkan oleh Allah Ta'ala, ada penjelasan mengenai gelapnya kufur. Zulmat dengan mana penjelasan Quran mengenai gelapnya kufur. Nah, jadi gelap sini nisbah pada wahyu, penjelasan mengenai gelapnya kufur. Dan petir ni maknanya
mawa'id dia panggil, ancaman Allah sekiranya manusia tu berkekalan dalam kufur. Ancaman di dunia serta ancaman yang akan berlaku atau bakal berlaku di neraka. Jadi ancaman ini seumpama petik, menakutkan. Jadi dalam Quran ni, apabila diberitahu tentang kekufuran, maka Allah sertakan kekufuran itu dengan ancaman dia. Dunia lagi akan ditimpa musibah, dan musibah daripada Allah ni apabila kena, satu orang pun tak boleh lepas. Lebih-lebih lagi apabila musibah ini berlaku di akhirat, maka sangat dahsyat sekali. Maka segala ancaman Allah, amaran Allah dalam Al-Quran seumpama petir. Adapun kilat merupakan hujah dan bukti Allah. Kilat ni ibarat pada hujah, dalil dan bukti daripada Allah Ta'ala, betapa jelasnya bahayanya syirik, dan betapa jelasnya nikmat daripada tauhid. Betapa jelasnya bahaya melakukan amalan-amalan yang bertentangan dengan syariat dan bid'ah khurafat, dan betapa jelasnya amal-amal soleh, akidah-akidah yang betul apabila dapat dihayati oleh satu orang hamba. Jadi segala dalil dan bukti Allah Ta'ala itu seumpama kilat yang memberi, yang mempernampakkan semua perkara. Jadi sepatutnya apabila ini semua yang daripada Al-Quran ni, sepatutnya apa ya? Daripada Al-Quran ni penjelasan kegelapan kufur dan syirik dan maksiat, dan bahaya ancaman yang akan menimpa seseorang yang berkekalan dengan keadaan kufur, syirik dan maksiat, dan betapa jelasnya dalil yang disampaikan oleh Allah Ta'ala betapa bahayanya kufur dan betapa untungnya tauhid. Dia sepatutnya buka telinga dengar dan ambil pengajaran lalu beriman. Tapi munafik tidak begitu. Munafik ambil keputusan sumak jari buah lalu buat telinga. Sumak jari buah lalu buat telinga. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim. Mereka memasukkan jari jemari mereka ke dalam lubang telinga mereka. Dalam bahasa Arab dia kata asabi'ah, mereka memasukkan jari-jari mereka. Lubang telinga ni sepik, pada jari keliki sepotong je. Allah Ta'ala adakan kalimah jamak pada asabi' nak beritahu mereka tak sini dengan doa. Lubang telinga mereka memang sepik pun, tapi kalau boleh sumak kelima-lima jari, dia boleh sumak tu dia nak sumak. Buat kasih dengan doanya, wahyu Allah. Ini mubalaghah pada tafsir. Allah Ta'ala nak beritahu manusia ni dia tafsir Quran kan? Kalau boleh lima-lima jari dia sumak dalam lubang telinga dia akan sumak. Padahal lubang telinga dia tu dengan jari keliki sepotong pun dah memadai, dah tak akan tafsir dengar. Tapi ini manusia, apabila dia tafsir, dia akan ikhtiar ke mana pun tafsir. Apa tu? Minas sawa'iq. Tafsir dengan ancaman dan hukuman Allah dengan sebab kufur dan syirik. Sebab tu saja. Bapa tak ingat hadarul maut, kerana takut mati. Bagi dia berubah akidah kufur kepada tauhid, tinggal syirik kepada tauhid, tinggal bid'ah kepada sunnah, tinggal maksiat kepada taat. Bagi dia putih mati dah. Berubah akidah, berubah amalan macam mati dah. Bandingin Allah Ta'ala pada mereka, seumpama macam mati bagi dia. Jadi orang Islam seolahnya macam mati. Tafsirnya dia perkara ini. Jadi Allah Ta'ala adakan banding. Dengan begitu pun mereka tak pergi ke mana pun. Sebab wallahu muhitun bil kafirin. Azab Allah Ta'ala meliputi habis tepat orang kafir tak akan terlepas. Muhit maknanya meliputi hukum Allah Ta'ala nanti kepada seluruh orang kafir, seluruh keadaan dia, tak ada lubang pun dia boleh lucut daripada azab Allah di akhirat. Dia tak saya dengar, tak pergi ke mana tak saya dengar dia. Dia tak ingin mendekati wahyu, tak pergi ke mana pun. Sebab azab Allah itu meliputi. Dan Allah Ta'ala ilmunya dan azabnya meliputi seluruh orang kafir. Yang ni mereka tidak ada lubang pun boleh selamatkan diri daripada hukumnya dan cengkaman Allah Ta'ala. Ini banding yang pertama mengenai orang munafik.
Sebab mereka ni duduk lemak dengan pokok Nabi, duduk dalam masjid, duduk bersama-sama sahabat, pergi mari dalam kedai, dalam masjid, luar rumah, dalam rumah. Kadang-kadang ada berurusan sama, tapi lain daripada sahabat yang sebenar. Sahabat yang sebenar bagi tumpuan. Tengok, dengar saja berita-berita bahayanya syirik, bahayanya bid'ah, bahayanya maksiat dan derhaka, mereka mula takut dan akan berusaha sedaya upaya keluar daripada perkara ini. Lebih-lebih lagi didatangi dengan ancaman, ayat-ayat tentang ancaman azab yang akan ditimpakan kepada mereka yang masih degil. Lagi takut. Didatangi lagi dengan kilat, iaitu hujah-hujah, dalil-dalil bukti yang cukup jelas. Maka mereka dengan tidak tunggu peluang atau tidak tunggu masa, mereka terus beriman. Ini sahabat Nabi yang setia. Tapi munafik dah, cuma jari dalam lubang ini. Ini contoh pertama munafikin. Contoh kedua, yakadul barqu yaftafu absar. Hampir-hampir hujah yang ada dalam Al-Quran ini menghairankan mereka, kerana jelas sangat. Dia daripada dia dengan Nabi buat ucapan, Nabi baca ayat Quran, Nabi beri nasihat daripada mafhum ayat Quran, dan hujah-hujah begitu sekali terselah zahir sungguh dan menghairankan mereka betapa betulnya hujah tadi. Umpama kilat menyambar pandangan mata mereka. Umpama kilat, hampir kilat itu menyambar pandangan mata mereka. Yang ini hampir hujah-hujah Allah Ta'ala itu menghairankan akal mereka. Sebab benarnya hujah Allah Ta'ala. Cuma orang munafik sebegitu jelas pun hujah Allah Ta'ala tidak memilih untuk 100% beriman pada Allah. Sebaliknya dia duduk gelewat dengan Nabi di kota Madinah pada ambil keuntungan zahir saja. Di mana dia nampak ada keuntungan zahir dalam dunia, dalam ikut agama Islam, dia ikut. Tapi apabila dia nampak tidak memberi pulangan dan keuntungan dunia dalam hidup agama Islam, dia tidak ikut. Sebab itulah munafik duduk dalam majlis Nabi ni pia-pia suruh siraca dia duduk bom maghrib isya, dia tak ada. Maghrib boleh jadi ada lagi, isya memang tak ada. Dia tahu kita nampak dah ni bah, orang tak nampak duduk kat kepala sikit dah mari kali. Lepas tu Nabi kata sembahyang subuh dan sembahyang isya adalah sembahyang paling berat bagi munafik, kerana dia tak nampak. Dia kuasa orang tak nampak dah, tidak perlu lagi tebing-tebing duduk susah dalam masjid. Sebab kalau duduk waktu tu, jadi kita pun bukan jenis ahli ibadat juga. Jadi orang pun tak nampak, Nabi pun tidak nampak, sahabat-sahabat lain pun tidak nampak, maka tak perlu marilah ke masjid. Sebab bukan maksud dia. Tapi waktu-waktu lain dia nampak mati dunia lah. Sebab kalau kata Islam gua nak kata main masjid ni. Jadi waktu tu lain, selain pada subuh dengan isya, munafik ada. Boleh jadi duduk sah depan, boleh jadi duduk kat dengan Nabi, boleh jadi belakang-belakang, kerana tujuannya untuk dapat kebaikan dunia. Kebaikan dunia bagi munafik, jangan orang-orang Islam ni tahu dia ni kafir. Kalau tidak, putuslah kepala dia. Jadi ke mana pun hak siang hari ni kena duduk. Jadi selamat nyawa dia daripada terbunuh. Tapi bila gelap, dah berlaku gelap, dia orang tak nampak dah, maka tidak perlu lagi datang ke masjid. Ini salah satu makna yang Nabi SAW telah huraikan dalam hadis dia. Sembahyang subuh dan sembahyang isya adalah berat bagi orang munafik, kerana dia datang ke masjid untuk kepentingan dunia, nak selamat nyawa je, bukan untuk mendekatkan diri dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Taala beritahu, kullama adha'a lahum masyaufi, setiap kali menyinari kepada mereka oleh keuntungan-keuntungan yang mereka dengar daripada Islam, ataupun setiap kali menyinari di depan mereka oleh mukjizat luar biasa yang berlaku pada Nabi di depan mata mereka, masyaufi, mereka berjalan terus dengan agama Islam. Mana memberi cahaya sini bagi munafik, iaitu memberi keuntungan dunia. Hak mana boleh memberi keuntungan dunia dalam agama Islam ni, dia kata okey, dia boleh ikut. Mukjizat Nabi kau tu bik, ataupun keuntungan-keuntungan dunia yang lahir daripada agama Islam. Boleh zakat kau,
boleh bagi dia atau dalam harta rampasan, tu dia ada. Tapi wa idza adlama alaihim, apabila kegelapan meliputi mereka. Kegelapan meliputi mereka makna apabila susah payah mujahadah yang ada dalam Islam ni kena pada mereka, kaum mereka tidak akan lagi ikut Islam. Kaum mereka berdiri. Tidak ingin meneruskan lagi penghayatan ataupun amalan dalam Islam. Sebab gelap sini adalah menyusahkan. Azlama makna gelap. Gelap makna menyusahkan kehidupan dunia mereka. Apabila Islam menyusahkan kehidupan dunia mereka, maka mereka berhenti daripada mengikuti agama Islam. Allah Ta'ala beritahu, walau sya'allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim. Dan Allah kalau dia kendaki, dia boleh menghilangkan secara sekaligus pendengaran dan penglihatan mereka, tidak diberi langsung. Allah boleh buat gitu. Allah berkuasa. Tak beri mula lagi kebolehan untuk memikir. Tapi Allah tidak buat supaya menjadi hujah dekat Allah di akhirat esok. Maksudnya semua orang beriman ke, orang kufur, munafik ke, degil ke, di segi pemberian daripada Allah Ta'ala kepada mereka, asbab untuk dapat hidayah ni sama rata. Supaya mereka tidak lagi boleh berhujah di depan Allah Ta'ala. Dia kata, ya Allah, saya apa boleh dengar sebab mata saya pun tak nampak, tengok saya pun tak boleh dengar. Orang itu tak apa, dia boleh dengar, dia boleh nampak. Ni mudah. Sedangkan Allah boleh buat gitu. Allah Ta'ala boleh tarik mula lagi pendengaran mereka, penglihatan mereka, dia tidak boleh langsung. Tapi Allah tidak buat. Jadi lau sini bermakna tak berlaku. Allah boleh buat, tapi Allah tidak buat. Sebagai hujah di akhirat esok, semua Allah bagi kebolehan sama rata. Hak masuk neraka, kau masuk syurga, kau di segi dunia dulu sama rata je bagi. Boleh ada fikiran, boleh mikir hak dunia ni, boleh mikir serupa je. Hak ni tak boleh, hak ni boleh, hak ni untung, hak ni rugi. Tapi dia ni hak dunia je, yang reti mikir, hak akhirat dia tak reti mikir. Sebaliknya orang mukmin ni, dunia seperti mana dia reti mikir, akhirat dia lebih-lebih lagi faham. Jadi Allah Ta'ala beritahu, kudrat Allah Ta'ala sebenarnya boleh jika tidak beri langsung pendengaran dan penglihatan, tapi Allah masih memberi sebagai jadi bukan. Kenapa Allah Ta'ala boleh buat begitu? Ta'liliyah. Jumlah ta'liliyah iaitu innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu di atas setiap sesuatu yang mungkin. Syai'in mungkin qadir maha berkuasa. Syai'in mungkinin qadir maha berkuasa. Kita muzakarah dulu, kita sambung balik.